Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa sahabat-sahabat daripada utara membawa sejahtera, daripada selatan membawa rakan-rakan, daripada timur membawa makmur, daripada barat membawa berkat. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan nafas yang baik, diberikan kesihatan yang baik. Itu tandanya rahmat Allah kepada kita. Macam mana kita nak membalas rahmat Allah? Kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tandanya kita bersyukur kepada Allah. Okey. Baik, kita kena buang sikit mood-mood sedih tu. Okey. Kita kena ambil mood baru. Okey. Baiklah. Diam tak diam, kita dah bulan 10 kan. Lagi 2 bulan kita nak pergi ke hujung tahun kan. Kita pun nak sampai ke awal Muharram. Maulid. Okey. Jadi jangan lupa kita berselawat kata Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli. InsyaAllah dengan perkembangan positif yang ada dekat dalam Malaysia ni, apabila dah 90% orang dah vaksin, insyaAllah kita semua boleh merentas negeri dan insyaAllah kita boleh balik ke kampung. Dan saya berharap satu hari nanti kita akan dapat bersama dalam merapatkan saf untuk kita semayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Tak sabar kan kita nak pergi tarawih kan. InsyaAllah pasti akan tarawih. Okay, dan pasti kita akan beraya. Dan pasti now yang akan buat open house. Okay. Baik. Hari ni saya nak perkongsikan satu cerita. Okay. Cerita ni berkenaan dengan saya dengan van jenazah. Saya dengan van jenazah. InsyaAllah. Okay. Benda ni berlaku pada tahun 2016. Okay. Sebelum tu, kita cari muzik yang agak rare sikit. Okay, boleh? Start lah, cik lagu Ustaz. Baik. Cerita yang saya nak perkongsikan ini adalah kisah saya dengan van jenazah. Okay. Benda ni berlaku pada tahun 2016. Okay. Dia berlaku pada tahun 2016. Jadi kan, masa tu saya bawa balik van jenazah tau. Saya bawa balik van jenazah. Ketika itulah saya bawa balik van jenazah. Sebab saya ditugaskan oleh Pak Cik Din untuk bawa van jenazah tu pergi servis. Untuk bawa pergi servis. Okay. So, jadi Pak Cik Din bagi saya, selagi Pak Cik Din tak telefon, bermakna van jenazah tu ada dengan saya lah. So, kalau Pak Cik Din call saya, itu maknanya Pak Cik Din nak guna van tu lah kan. Okay. Jadi, apa yang berlaku lepas tu? Masa tu, lebih kurang dalam pukul 6 petang tau. Dalam pukul 6 petang, saya bawa balik van jenazah tu. Saya bawa balik sampai dekat rumah, mak saya dah berderau dah. Allahu Akbar, ingat siapa yang meninggal kan. Rupanya tak, saya bawa balik van. Dan saya parking van tu dekat Padang tau. Saya parking van tu kat Padang. Alhamdulillah. Jadi, mak saya tanya, asal kau bawa balik van jenazah? Oh tak, Pak Cik Din suruh servis. Lepas tu nak tukar brake pad dekat van tu. Okay. Jadi, nak kena servis lah orang kata kan. So, masa dah cerita dengan mak saya tu, waktu tu malam, lebih kurang dalam pukul 9.30 kat pukul 10, 9.30. Saya ingat lagi 9.30. Tak silap saya baru lepas habis tengok cerita apa lah kat TV3 tu kan. Adalah cerita drama kan, drama lah. Ya Allah.
Ni, masa tu saya nak pergi ke van. Saya nak ambil dokumen kematian sebab pakcik Din ada WhatsApp saya. So saya capture gambar untuk hantar kat dia sebab dia nak bagi kat pakcik dia. So saya kata dengan dia, nanti aku bagilah dalam pukul 9.30 ni yang itu kan. Saya pun pergi kat van. So masa saya pergi kat van tu tak ada apa-apa pun. Dia tak ada apa-apa sebab memang masa tu pun orang tengah ramai kan. Orang pun tengah ramai. Lagipun masa tu hari Khamis. Mungkin maaf, masa tu hari Selasa. Hari Selasa. Dan masa tu dekat tempat saya ni hari Selasa ada pasar Selasa. Dekat Bandar Tuazak ni ada pasar malam. Ada 2 pasar malam. Satu pasar malam Selasa, satu pasar malam Khamis. Jadi saya parking tu kat belah atas. Jadi masa tu pukul 9 lebih lah. 9 something lah, dekat 9.30, 9.45. So tak ada menakutkan sangat lah. Sebab orang dah ramai. Ada yang berjalan kaki, beli macam-macam juadah kan. Maksudlah apa, kira malam-malam kan, pasar malam. So jadi saya pun dah dah angkat barang. Saya pun patah balik ke rumah. Rumah saya kat sini jalan kaki je. Okay. So sampai-sampai ni saya di rumah, saya pun rest macam biasa je. Saya nak tarik meja ni sikit sebab penat lah. Okey. Allahu Akbar. Tak nampak. Okey. So masa tu saya dah balik rumah lah. Saya dah balik apa semua. Saya dah buat apa benda kan. Jadi ada siapa nama tu, ada satu hamba Allah tu datang rumah saya. Dia bagi tahu lah, Assalamualaikum. Pi, yang van jenazah tu kau punya ya Pi Dia cakap, ni tim aku punya. Kenapa Oh, kebetulan lah Pi, aku nak pakai van jenazah lah. Dia cakap, kenapa? Ada dekat makcik kat tempat. Makcik dekat tempat kerja dia meninggal. Okey, dekat belah-belah keramat lah. So, kebetulan pula karya keramat tu bawa jenazah tu pergi tempat lain. Jadi, dah kebetulan pula aku dapat call. Jadi, aku masa call tu ternampak pula van. Aku tanya budak-budak sini, diorang kata kau bawa balik van. Jadi, aku pergi rumah kau tu, aku nak guna van kau. Boleh tak? Saya pun cakap lah dia, aku tak berani nak bagi. Sebab van ni patutnya esok aku kena bawa pergi servis. Oh ya ke? Adakah jauh Pi? Aku nak hantar ke Kuala Lumpur je. Tak pun kau bawa van tu. Tapi kalau kau okey lah. So saya pun telefon Pakcik Din. Boleh telefon lah. Assalamualaikum. Pakcik. Nak tanya lah Pakcik. Ada orang nak guna van kita. Nak hantar jenazah pergi ke Kuala Lumpur. Dekat area kubur sekitar Kuala Lumpur lah. Jadi macam mana Pakcik? Boleh tak Pakcik? Sebab kalau ikutkan besok tu saya nak hantar pergi servis. Tapi dah ada orang minta tolong saya. So macam mana kalau pakcik okey, saya okey. Saya pun tak beranilah nak. Pelik pula kenapa dia diam. Okey. Saya pun saya beritahu lah dengan pakcik dia. Takutlah pakcik dia marah ke apa kan. So pakcik dia cakap dengan saya, tak apalah, gunalah kita. Van tu boleh je nak guna. Tapi jangan pergi jauh-jauh lah sebab besok sebab nak kena servis. Sebab mileage dia dah nak sampai. Dia cakap itulah, mileage dah nak sampai. So saya tengok dekat situ servis. Yang patut servis lebih kurang berapa ratus ribu lah kan. So masih ada dalam balance dalam 400 km lagi lah saya boleh bawa. So sebenarnya kalau ikutkan lebih pada 100-200 itu pun boleh juga kan, tak salah. So jadi pun okey lah. Jadi okey lah, saya boleh bawa lah van tu kan. So saya cakap dengan member saya tu, okey boleh, aku boleh bawa van ni. Dia sekarang ni jenazah kat mana? So jenazah dia dekat satu tempat lah. Saya tak mau cerita tempat kat mana. So nak kena kebumikan dekat hospital lah. Kebumikan di sekitar Kuala Lumpur. Okey. Jadi kan, dia cakap aku tak mandikan tau, aku bawa je. Tak, yang mandi-mandi semua orang karya dah uruskan dah. Okay. Jadi dia pun confirm balik, telefon dengan orang sana. Jadi confirm lah guna van saya. Okay. So saya pun start lah van tu dalam pukul 10 lebih macam tu lah, malam tau. Pergi ke tempat yang hendak dibawa tu lah. Sampai dekat, saya dengan kawan saya yang seorang tu yang beria minta tolong saya tu. Sampai dekat rumah arwah. Sampai dekat rumah arwah. Adalah sanak saudara apa semua kan.
tengah baca Yasin lah apa semua kan. Jadi lepas pada tu apa nama tu, diorang pun angkatlah jenazah tu untuk dimasukkan ke dalam van jenazah. Okey. Cerita dia yang meninggal ni perempuan. Yang meninggal ni perempuan. So tak ada apalah, just saya bawa jenazah tu je lah kan. Okey, jenazah tu sepatutnya dikebumikan di sekitar Kuala Lumpur. Tapi tak tahulah apa hal lah, last minute boleh tukar pula kubur. Kita orang kebumikan dia dekat, bukan, kita hantar jenazah ke tanah perkuburan Sungai Kantan, Tajang. Okey, tanah perkuburan Sungai Kantan, Tajang. Okey. Jadi masa tu dah dekat pukul 11 dah. 11 lebih. Jadi dikebumikan pada waktu malam tu juga. Orang kebumikan, bukan kita orang, ahli keluarga diorang lah kebumikan malam tu juga. Okey, jadi daripada rumah dia nak pergi ke apa nama tu, tanah perkuburan Kajang. Saya ni, van kita ni di-escort lah oleh beberapa ahli keluarga. Ramai lah kan, ramai orang meninggal kan. Mungkin ahli keluarga dia apa semualah. So sesampai-sampainya kita orang dekat tanah perkuburan Kajang, Sungai Kantan, kita orang pun, saya pun ada dibantu oleh dengan beberapa orang-orang karya kat situ, dibantu dengan sanak saudara, ahli keluarga, waris-waris untuk keluarkan jenazah. Sebab yang meninggal ni mak dia lah. So saya tak ambil tahulah siapa yang meninggal ni. Tugas kita orang adalah untuk bawa jenazah ni untuk dikebumikan sahaja. So part-part korek, part-part untuk mandi apa semua tak ada kena-mengena dengan saya. Okey, kena mengena dengan saya, dengan kawan saya tu adalah van. Itu sahaja. So, bila dah settle apa semua, saya tak boleh pulang lagi sebab saya nak ambil duit lah. Duit kira guna servis van jenazah lah kan. So, jadi saya pun tunggulah sampai diorang tarkin lah apa semua. Lepas dah tarkin apa semua, orang pun semakin lama semakin beredar. Saya tengok jam pun dah dekat-dekat pukul 1 pagi tau. Jadi keadaan situ semakin sunyi, sampailah ahli waris dia jumpa saya. Dia jumpa kawan saya lah. Okey. Dia jumpa kawan saya. Bila dia jumpa kawan saya tu, kawan saya bawa jumpa saya lah. Pi, ini waris ahli keluarga dia. Dia hulurkan duit kat saya lebih kurang RM500. Okey, saya tak minta amount yang banyak tu. Saya kata ikhlas hati nak bagi berapa banyak pun tak apa sebab ini bukan van saya. Ini van karya. Jadi dia hulur RM500. So saya bagi dekat kawan saya 100. Okey, cerita dia dah bermula sekarang. Okey. Baik. Lepas dah settle tu, tinggallah saya dengan kawan saya berdua. Kawan saya ni bukan kawan. Dia sebenarnya bukan kawan. Dia kawan lah. Kita kena mengaku kawan lah. Dia orang-orang sini juga kan. Dia jaranglah borak-borak dengan saya. Cuma dia kenal saya kenal dia. Cuma kita orang ni tak pernah berborak. Tak pernah berborak apa semua. Macam kita duduk dalam satu taman lah. Kita kenal orang tu tapi tak pernah borak dengan dia kan. So jadi saya pun okey lah, tak masalah. Kita dah pernah buat kerja tu. Okey. Masa kita orang masuk saya tu, sekejap Okey. Masa ahli waris semua dah beredar, tinggallah saya dengan kawan saya tu lah. Lepas tu yang si penggali kubur tu nama dia Haji Razak. Saya siapa tak kenal Haji Razak kan. Semua orang kenal lah. Okey. Tinggallah Haji Razak dengan salah seorang tu kan. Okey. Jadi masa tu dia pun kata, orang tunggu siapa? Dia cakap, tak tunggu siapa nak balik kan ni kan. Okay, kita orang pun nak balik lah cerita dia. Lepas tu Haji Razak kata, kau jangan lupa saat lagi balik kau tolong tutup pagar tu. Jangan masuk di anjing kan. Kata dia lah. So okey lah. Tinggallah saya berdua dengan kawan saya tu. So kawan saya ni, rupa-rupanya dia penakut tau. Dia betul-betul seram gila saya tengok dia. Allahu Akbar. Subhanallah. Beranjak saya. Dekat tepi saya ni ada satu kelibat. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Kita wasaqul hasbunallah ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey. Baik. Jadi masa tu Allah minta maaf ada gangguan sikit. Subhanallah. Beranjat ni. Allahu Akbar. Sekejap. Ada gangguan sikit. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka. Okey. Baik. Sambung balik minta maaf ada tetamu tak diundang. Rumah pagar biasalah, rumah perawat macam ni lah kan. Pagar-pagar pun masuk juga, tapi biarlah dia nak masuk kan. Asal kita cuma dia menghadirkan diri. Apa salahnya dia bertumpang alam dengan kita kan. Okey, baik. Jadi saya bagi nama kawan saya ni, saya bagi nama dia Sahak lah Bukan nama betul Sahak nama samaran. Kalau ada siapa nama tu, siapa-siapa yang boleh ingatkan, okey. Tolong ingatkan saya. Nama dia Sahak, okey, Sahak. Sahak bukan nama sebenar tau. Okey. Kita dengan Sahak, Sahak kau kenapa? Cakap, Pi, kau tahu tak kita kat mana ni? Kubur lah, apa hal? Pi, jom gerak Pi. Apa lagi nak tunggu-tunggu? Kejap lah, aku nak masuk kan. Sabar. Aku ni tak settle lagi ni kan. Bukan Rahak, Sahak. Abe Pok Ceng boy. Bukan Rahak, Sahak. Okey? Buana boh. Bukan Rahak, Sahak. Allahu Akbar. Okey. Jadi kan, dia kata dengan Sahak. Okey Sahak, apa nama tu? Kau dah masuk kaki belum? Kaki kau tu berselut tu. Sekejap. Lepas tu dia tengok, kaki aku berlecak dah. Pi, kalau aku basuh kat rumah kau, boleh tak? Dia cakap, boleh je Azal. Aku seram lah kat sini. Lepas tu saya kata dengan Azal, apa yang kau seram-seram ni kan? Dah, jom, naik. Mata asyik tengok sana ni. Okey, jadi, apa nama tu? Saya pun cakap dengan Azal, okey dah, kau naik. Okey, Pak Yop. Terima kasih Pak Yop. Pak Yop ada. Pak Yop, tolong saya Pak Yop. Takut orang tak faham. So, saya pun masa duduk dalam van tu, saya pun start lah kereta van jenazah tu. Macam biasalah. Hari tu betul-betul nak jadi hal lah. Sudah buat hal pula dah. Lepas tu Sahak kata, kenapa tak boleh tapi? Dia cakap, tak boleh start ni, maknanya enjin sejuk lah, sabarlah kejap. Pi, selalu ke jadi macam ni? Dia cakap, taklah, kadang-kadang jadi macam ni. Allahu Akbar. Lepas tu si Sahak ni kata apa? Biar betul Pi, kita ni, kau tahu tak kita kat mana ni? Kat kubur lah masalahnya. Dia cakap, aku tak pernah tu aku lepak kat kubur ni lama-lama. Allahu Akbar. Dia cakap, lah, bukan suruh lepak, benda dah nak start. Sabarlah. Aku kadang-kadang hantar jenazah seorang-seorang je tau. Bila enjin ni dah mati, bila aku nak start balik, ketika tu aku seorang je, kan tahu tak? Relax lah, kalau kau takut, aku pun takut kan. Aku bukan takut apa sangat, aku takutkan kau tu. Aku takut kau mengarut. Dia cakap, dah, bising-bising, ni aku start lagi. Tak boleh start pula dah. Lagi satu, tak boleh start tau. Tak boleh start. Entah macam mana, saya tengok Sahak ni, dia tengah borak dengan saya ni. Cepatlah Pi, cepat. Bayangkanlah, dah berpeluh muka dia. Tapi lepas tu, saya nampak Sahak ni duduk macam ni lah. Pandang depan. Dengan muka dia. Mata hitam dia macam ni lah. Dia tak hitam habis. Dia hitam ni tak hilang.
Tapi dia macam pandang sesuatu. Saya pandang ke Sahak. 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 Abang Sahak. Pi. Jom nak balik, Pi. Lah, nak balik lah ni. Kau pandang apa? Pi, jomlah balik, Pi. Jomlah balik. Ya, nak balik. Nak balik, sabarlah. Van tak boleh start. Lepas tu dia cakap dengan saya, kalau aku telefon member aku, boleh tak ambil aku? Terpulang pada engkau lah. Kau pergi dengan aku. Tak cantik lah kalau kau balik, kau tinggalkan aku. Kita balik sama-sama. Dah sabarlah. Apa yang kau takut sangat? Aku ada kat sini. Pi, aku nampak benda pelik-pelik, Pi. Lepas tu Sahak cakap apa dengan saya tau? Pi, ini penjaga tanah perkuburan Kajang kan? Tanah perkuburan Kajang kenapa? Kan tadi kita pergi sini. Kat sini tempat tanah Mona Fendi kan. La ilaha illallah, ke situ pula engkau ni. Dah kenapa kau ni? Pi, aku nak balik. Beza Sahak dengan saya ni. Kalau saya umur 38, dia dah 45 dah. Beza 7 tahun dah dengan saya. Dia cakap, Pi, aku nak balik, Pi. Kau ni betul, aku nak balik. Aku kata, aku nak balik. B-A-L-I-K. Balik. Dia cakap, iya balik. Kita van dia tak ada start. Allahu Akbar. Sabarlah. Kau ni, dah dengar aku pula kau nak bergaduh. Baliklah. Dia cakap aku tu. Dia kata, sabar. Sahak, biar aku start lagi sekali. Saya pun start lagi sekali. Dia bunyi enjin tu dah start tapi maknanya benda tu start, dia mati balik dah. Lepas tu saya kata dengan Sahak, itu pasal lah van ni nak pergi servis. Kan aku okey je kan. Bila dah jadi macam ni, sebenarnya saya dah tahu dah PL perangai van ni kalau dah mati memang susah nak start balik kan. Dia tengok luck lah. Yang herannya bila waktu siang senang pula nak start. Kita bila waktu malam, Allahu Akbar, payah bonai nak startnya weh. So, jadi saya pun start lagi. Lepas tu saya nampak si Sahak ni tiba-tiba dia keluar daripada pintu. Bila dia keluar dia berlari tau. Dia berlari sampai dekat pintu gate tu. Bila sampai dekat pintu gate tu, okey. Bila sampai dekat pintu gate tu, dia dengar bunyi salakan anjing. Ruf, ruf, ruf. Ruf. Dia lari balik kat saya. Dia cakap, kau ni, apa yang kau cuba tunjukkan ni sebenarnya? Apa yang kau cuba tunjukkan ni kan? Lepas tu dia kata, ya biar aku nak balik. Dia nak balik lah ni, tapi van ni tak boleh start. Tadi kau berlari ke depan tu, apa hal? Aku nak balik. Aku nampak anjing banyak, aku patah balik lah. Pi, jom lah balik, Pi. Aku cakap, sebenarnya kan, okay, guys. Nampak tu, guna perkataan guys tu. Sebenarnya kan, bila kita berhadapan dengan orang yang takut ni, orang yang dalam keadaan ketakutan ni, sebenarnya kita lagi susah hati tau. Daripada kita jumpa hantu tau. Kalau kau jumpa hantu dengan kau jumpa kawan kau yang dalam keadaan ketakutan, sebenarnya kita lagi takut dengan kawan kita ni daripada hantu tu. Sebab apa tau? Kita takut kawan kita ni buat benda yang bukan-bukan. Jam brother, jam. Saya pun jam tengok kawan saya ni. Ya Allah, kau ni dah kenapa ni kan? Lepas tu, saya cakap dengan Sahak, Sahak, kau boleh relax tak Sahak? Kan? Lepas tu, kau nak suruh aku relax, tolonglah nak balik ni. Dah pukul berapa ni? Habis aku kerja. Ya, aku tahu kau nak balik. Sabar. Lepas tu dia telefon kawan dia. Bayangkan dia telefon kawan dia. Seko pun tak mau datang ambil dia. Sebab bunyi dia dekat kubur. So, jadi saya kata dengan dia macam ni. Sak, kalau kau tak kisah, aku tolak van ni. Kau masuk gear, kau terus ni. Boleh tak? Mana-mana lah. Okay, mana-mana lah cerita dia. So, kebetulan pula van tu dia mengalir ke bawah. Maknanya kalau kita nak keluar, dia akan macam naik sikit. Tapi van tu sebab dia dah parking, sebab dia akan ke bawah. So, saya tolaklah van tu ke bawah. Bila van tu ke bawah, masukkan gear tangan tu kan apa semua kan. So, bila dah masuk gear tu, orang kata apa, kira dia lepaskan gear lah. Lepas gear tu, kira Alhamdulillah van tu boleh start. Bila boleh start tu,
bising dekat penjaga pula, dekat kubur Kajang tu. Lepas tu ada satu benda yang berlaku pula. Nak tahu benda? Si Sahak ni dia dah penakut. Lepas tu dia punya kelang kabut dia reverse. Bila dia reverse, dia terlanggar satu kubur tau. Habis pecah batu desan tu. Bila dia terlanggar kubur, bila dia nak ke kanan, tu mana nak naik ada bukit. Tayar tu termasuk dekat dalam selut tu. Bila termasuk dalam selut, cerita dia kita orang terkandas dekat tanah perkuburan. Dan juga kita orang terkandas dengan van tu sekali. Satu benda yang dah berlaku. Okey, elok-elok boleh balik awal, langsung tak boleh balik. Nampak tak? Inilah orang cakap, sabar tu separuh daripada iman. So, bila Sahak nampak, alamak Pi, macam mana ni Pi? Engkau lah. Lepas tu Sahak pula marah saya. Dan kau nak marah aku pula, kau salahkan aku pula. Bila pula aku salahkan kau, aku cakap engkau lah yang kau pergi, kau dah nampak lecak kat situ. Yang kau pun pergi reverse laju-laju, kau langgar kubur orang. Besok satu hal aku nak menjawab dengan Haji Razak. Kau tahu tak, apa benda lah kau ni? Apa? Allah Akbar. Okay, apa benda yang kau takut sangat ni? Dah lah tu Sahak, kau duduk tepi, biar aku yang bawa van. So dalam van tu saya dengan Sahak lah. So puaslah tekan minyak, tak jadi. Reverse pun tak jadi. Nah, kira sebab saya dulu pernah bawa 4-wheel tau. So kita buat macam mana tau, main steering lah. Steering ni kena sengit, sengit ke kanan, semua kan. Jadi dalam tempoh cubaan nak buat tu, alhamdulillah lebih kurang dekat setengah jam tau, barulah kita orang terlepas daripada selut tu. Sebab apa terlepas daripada selut tu? Sebab apa? Masa tu guna kaedah apa tau? Saya ambil batu nisan yang dah pecah tu, saya letak bawah tayar. So bila saya letak bawah tayar tu, maknanya dia dapat stand atas batu tu, mana boleh ke depan. So bila ke depan tu, alhamdulillah berkat lah kan. So berkat tu cerita dia, dapatlah kita orang balik. Kita orang sampai dekat Bandar Tun Razak ni sekitar jam 3 suku macam tu lah. Okey, sampai dekat Bandar Tun Razak, Sahak ni AB tak ada, dia terus lompat, dia terus buka pintu van, dia terus lari balik. Bayangkan dia terus lari balik tau. So saya pun latih, Sahak apa benda penakut lah. Tadi datang rumah aku nak pinjam van bagi macam pendekar kan. So tak apalah, biarlah manusia kan, tak semuanya berani. Saya pun penakut juga masa tu. Dulu first pun saya penakut juga. Lama-lama alhamdulillah Allah bagi keberanian tu pada saya kan. Syukur, terima kasih kan. Jadi saya nak cari tempat parking. Saya nak cari dekat tempat parking van tu pula. Dah masa tu parking tak ada pula. Siapa yang duduk Bandar Tun Razak, dia memang tahulah. Parking kat tepi jalan ni dah macam nak tengok bola lah. Memang penuh. Tak ada parking langsung kan. Jadi saya pun carilah parking. Cari parking. Udahnya saya parking dekat taman. Okey. Siapa yang duduk dekat Bandar Tun Razak, dia akan tahu dekat belakang ni ada satu kedai. Nama kedai ni alamak, saya pun lupa nama restoran tu. Kedai makan apa nama tu? Pokok pisang. Lupa lah So kita orang parking dekat, saya parking dekat dalam parking yang ada padang tu lah, dekat dengan surau, dekat dengan sekolah agama kan. Saya parking kat situ lah. Kawasan tu memang golap gelita tau. Okey. Bermulalah satu cerita masa saya parking van kat situ. Masa saya parking van dekat situ, okey. Masa saya parking van dekat situ, saya cuba dapatkan saya cuba cari parking yang memudahkan besok pagi orang nak keluar. Tak nak lah saya blok orang kan, orang datang, orang tak tahu saya bawa van. Sekarang pagi-pagi orang tekan horn pon kan. Okay, jadi tak best lah benda tu kan. Saya pun cari parking. So saya dapat parking tu tepi sekali tau. Tepi tu dia betul-betul
Dia macam dalam semak-semak sikit lah. Okey, bukanlah tempat semak, tapi dia macam bersemak samun sikit lah tempat tu. So, masa saya matikan enjin, saya tarik tingkap pula menggunakan kaedah manual. Memang kena push pakai tangan. Okey. Lepas tu bila dah sampai atas, saya matikan enjin. Masa saya matikan enjin tu lah ada satu benda yang berlaku. Tak tahu apa benda berlaku. Cerita dia macam ni. Bila dalam van tu, saya nak keluar tau. Saya dah mati enjin. Bila saya dah mati enjin tu, saya nak keluar tau. Saya memang nak keluar. Bila saya nak keluar tu, kan kita nak buka pintu kan dia ada tempat selak pintu tu kan. Macam kalau kat luar kan dia ada tempat tombol kan. Kat dalam tu, tombol tu boleh patah pula. Allahu Akbar. Tombol tu boleh patah. Biasalah barang season, barang lama. Benda tu patah tau. So, bila patah, saya kena keluar dekat pintu belah sana. Bila saya nak keluar pintu belah sana, ada problem pula. Sebab apa? Problem dia, kalau saya buka pintu sana, belah sana semak samun. So, saya tak boleh keluar. Keluar kau ular ke apa kat sana. Tak pasal-pasal kan. So, saya dalam van. Saya fikir saya nak start balik kereta ni, van ni. Saya nak, bukan cari tempat lain. Semua nak cari site lah. So, saya pun start lah van tu balik. Bila start van tu balik, satu malapetaka berlaku iaitu Cik! Lagi sekali. Cik! Kali kedua bunyi. Cik! Kali ketiga bunyi. So, saya fed up. Belakang ni je rumah aku. So, aku nak keluar ikut mana, aku pun tak tahu kan. So, apa yang boleh saya buat, saya turunkan tingkap. Okey, lepas tu kan kunci tu saya keluar, saya buka ikut luar lah kan. Kan dia guna manual kan. Allah Akbar. Dia guna manual kan. So, jadi masa saya nak keluarkan, saya nak buka pintu tu. Okey, masa saya buka pintu tu, dengar apa tau? Dengar macam ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya pun pelik lah. Bunyi apa pula ni kan? Orang bagi salam ni. Pandang kiri kanan, tak ada pula orang ni. Sebab masa tu dah pukul 3 lebih. Dekat pukul 3.30 dah. Memang tak ada orang. Kawasan tu. So, apa pula? Siapa pula bagi salam? Lepas tu, saya pun baca Al-Fatihah dengan ayat kursi. Lepas dah baca tu, tibalah badan saya jadi seram sejuk tau. Bila jadi seram sejuk tu, terdengar suara macam ni tau. So, saya pun, bunyi apa ni? Tengok mungkin bunyi dekat area rumah lah apa semua kan. So, saya pun cakap Allahu Akbar, ini apa benda lah pula ni. So, benda ni bila dah berlaku macam ni, saya mana nak fikir banyak-banyak kan. So, tapi mata tu terpandang set mirror tengah. Bila pandang set mirror tengah, automatik kita akan nampak benda kat belakang tau. So, bila saya nampak benda kat belakang, saya nampak ada satu kelibat dia saling tak tumpah sebiji macam pocong. Dia punya pakaian dia seputih-putihnya. Macam seolah-olah tak diusik tau. Putih. Lepas tu saya jadi macam kaget tau. Kaget tu that means saya jadi macam terperanjat lah. Saya duduk Allah. Astaghfirullahalazim alazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masa tu tiba-tiba teringat pula kawan-kawan tua-tua pernah cerita nampak benda kat situ. Masa itulah timbul perasaan takut tu. Bukan takut, dia seram. Saya seorang kat situ kan. Siapa-siapa pun akan seram. Okay. Sebab saya selalu cakap, nak berani, jangan berani sangat. Kalau takut, jangan jadi penakut sangat. Betul? Jadi, masa tu,
Saya tengok dekat belakang. Saya tengok kat belakang kan. Allah Akbar. Kat belakang ni hanya ada tong jenazah je. Tapi bila saya tengok dekat belakang, saya pusing belakang tengok macam tu. Seolah-olah ada orang dekat dalam belakang, ada orang dalam van saya tu. Allahu Akbar, Rabbi, ya Allah. Subhanallah, Astaghfirullahalazim. Apa pula lah berlaku ni kan. Astaghfirullahalazim. Lepas tu, saya pun, ya, kita dalam keadaan dalam van tu jadi penat, jadi lemas kan. So saya ambil keputusan dalam seminit dua, saya nak sandar kejap, saya nak rehat. Tapi masa tu macam-macam ayat lah saya baca kan. Ayat-ayat yang tak penting pun saya baca juga. Lepas tu, kita dengar apa tau. Saya dengar, apa nama tu, suara orang. Suara orang tu dia tengah buat apa tau. Dia saya pun macam terfikir, Allahu Akbar, ya Allah, Subhanallah, ya Allah, kau selamatkanlah aku daripada mara bahaya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada segala mara bahaya, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jauhkanlah aku daripada segala mara bahaya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada segala makhluk halus, ya Allah. Allahu Akbar. Okey. Masa tu saya dah tak fikir apa. Saya tu, tingkap tu dah tengah turun kan. Okey, dah tak boleh buka kan. Tak boleh buka sebabkan kerana patah. Saya turunkan tingkap tu. So, saya nak masuk. Kita ambil kunci tu. Kunci tu kita nak buka daripada luar. Malang terbebar. Ini semua benda ni disebabkan, tak tahulah sebab pertama mungkin kelang kabut kot kan. Dia dalam keadaan kelang kabut lah. So, saya tutup pintu tu, kunci dekat pintu. Kunci tu pula boleh jatuh. Allahu Akbar. Jalan terakhir, iaitu saya kena keluar ikut tingkap. Okay. Saya fikir-fikir, aku kena keluar ikut tingkap lah jawab ni. Lantar lagi. Cermin nak jadi apa, jadi lah. Besok repair lah. Macam tu kan. So, masa saya dah ambil keputusan untuk keluar daripada tingkap tu, saya nampak lah ada 2-3 biji motor lalu tu. Tapi diorang macam tak perasan saya kat situ kot. Orang tak tahu lah kan. So, jadi saya pun tak apalah, peduli lah. Saya nak keluar kan. Gila, belakang ni je rumah saya pun. Takkan tak ada kerja pula. Saya nak duduk dekat dalam van tu lama-lama tu. So, jadi masa saya nak keluar tu, saya dah keluar kepala saya dekat tingkap tu. Jadi dengar apa tau. Dengar suara orang sumpah saya cakap, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Aku buat kerja kau, aku buat kerja aku, kau buat kerja kau. Aku tak kacau alam kau, kau jangan kacau alam aku. Jangan sampai aku buat yang bukan sepatutnya aku perlu buat. Lepas tu, benda tu tak habis kat situ. So, masa saya nak keluarkan tu, bukan tiba-tiba, ini semua orang akan terjadi. Ini benda ni normal. Bila kita salah step, kan, pinggang kita ni tiba-tiba tarik. Pernah tak korang tertarik dekat area belakang pinggang tu? Macam dia tertarik. Bila tertarik tu, kita jadi terkejang. Pernah tak korang rasa tu? So, bila terkejang tu, saya terpaksa duduk balik dalam van tu, tahu tak? Bila saya duduk dalam van tu, saya nampak dekat depan van saya tu, ada satu sosok, betul-betul muka dia saya nampak dengan jelas. Sejelas-jelasnya saya nampak. Yang saya nampak tu adalah makhluk gaib, iaitu Pontianak. Allahu Akbar. Bila saya nampak tu,
dalam keadaan dia berambut panjang, mata dia kemerah-merahan. Itu yang saya nampak. Saya tengok, Allahu Akbar. Apa lagi yang saya boleh buat kat situ? Saya hanya boleh menjerit je. Woi, tolong aku, woi. Saya jerit sekuat-kuat kat situ. Saya jerit sekuat-kuatnya. Bukanlah menjerit macam, tidak. Saya menjerit lah. Woi, tolong aku, woi. Jeritan macam tu lah. Tu. Jadi masa saya tengah tu kan, dengar pula satu benda yang tak elok tau. Masa dalam saya dah nampak benda tu kan, So saya pun diamkan diri kejap. Saya diamkan diri kejap. Saya pun tak nak fikir banyak-banyak. So saya ikut style arwah Pak Cik Din. Bila terjadi macam tu, benda yang perlu kita buat adalah kita tenang. Al-Quran baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim. Baca sampai habis ayat tu kan. Kemudian baca Ya Qayyum la yamut. Ya Allah, kau lindungilah aku daripada segala mara bahaya, ya Allah. So bila saya dah baca ayat tu, saya nampak keadaan dia disunyi. Lepas tu kelibat tu, Allah Akbar. Kelibat tu saya dah tak nampak dah. Saya rasa lega, ya Allah. Lega. Bila dah lega tu, memang lega lah. Kau tahu bayangkan bila kita baca doa tu, kelibat tu dah tak nampak. Lepas tu bunyi tu pun dah tak nampak. So saya fikir, dah tenang dah ni. So saya nak keluar. Dekat ikut tingkap. Bila saya baru nak bangun, terdengar suara bunyi brum dekat belakang van. So saya terperanjat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas tu saya pun tinjau lah kat belakang. Tinjau belakang. Saya nampak dekat belakang dekat tong jenazah tu. Saya nampak dekat tong jenazah tu ada Sahak. Ya Allah, bukan Sahak dah balik ke tadi? Maknanya benda tu menyerupai muka Sahak. Saya nampak, Sahak bukan dah balik ke tadi? Allah, masa tu saya dah takut gila lah. Saya dah takut. Lepas tu dekat tong jenazah tu, dia bunyi. So, saya pun, ya Allah, bentuk ujian apa yang kau nak tunjukkan pada aku ni? Masa tu, saya kumpulkan semua tenaga saya. Saya tarik kaki saya tu, letak atas seat tu kan, dekat tempat duduk tu. Terus, saya lompat keluar daripada pintu van tu lah. Masa tu, kaki saya terkena side mirror. Side mirror tu patah. Jadi, terkena skru tu sampai berdarah kaki saya tu. So, apa yang saya buat bila saya jatuh tu, saya bangun, saya biarkan van saya kat situ. Saya berlari. Berlari sampai dekat jalan besar lah. Bila saya lari sampai kat jalan besar, apa yang saya nampak dekat van saya tu, ada 3 orang tengah berdiri dekat van saya tu. 3 orang tengah berdiri. Tiba-tiba gemang pula aku punya bulu roma, bulu tengkuk dengan bulu ubun ni. Tu saya nampak apa-apa tu, ada 3 orang tengah berdiri dekat van saya tu. Saya cakap, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa saya nak buat? Saya ada satu soalan. Kalau korang ada dekat tempat saya, apa korang akan buat? Saya nak tengok jawapan anda semua. Sebab saya tengok komen tak jalan ni. Sama ada line ni sangkut atau macam mana. Cuba tengok. Apa yang korang akan buat?
Apa yang korang akan buat bila korang berada di situasi tu? Lari Janganlah lari. Kena lari jugalah. Kok macam mana lari balik rumah terus. Bukan tak nak komen. Lari tinggalkan van. Istighfar, baca selawat. Lari je lah. Khusyuk dengar. Ada azan. Okay. Pengsan pun ada. Keyut. Kalau saya lari ketuk rumah orang. Lari masuk rumah. Allahu Akbar Rabbi. Lari balik rumah. Allahu Akbar. Okey. Jadi baik-baik. Okey, apa yang masa tu apa yang saya buat? Okey, saya berlari. Saya ikut macam anda juga. Saya berlari juga. Saya tinggalkan van tu lah. Saya tinggalkan van tu juga lah. Saya tinggalkan van tu. Biar nak jadi apa, jadilah kan. Biar nak jadi apa, jadilah. Saya pun berlari lah. Masa saya berlari tu, ada benda yang saya tertinggal. Yang itu, apa benda tau? Benda yang saya tertinggal, kunci van tu jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, benda yang saya tertinggal adalah saya punya beg ada dekat dekat van tu. Okay. Bila saya lari sampai rumah, nak buka rumah tak boleh sebab kunci tu ada dekat kunci tu ada dekat dalam beg. Saya pun ketuklah pintu, ketuk, panggil orang rumah saya suruh keluar kan. Ketuk. Jadi ketuk kan. So orang jiran sebelah yang keluar. Kau kenapa Pi? Dia cakap, Allahu Akbar, tak ada apa lah. Saya berbalik ni. Ni kau macam apa muka kau ni kan? Orang cakap, tak ada apa. Okey. Saya okey. So saya pun pinjam telefon kawan orang sebelah lah kan. Pinjam telefon dia, telefon orang rumah saya. Telefon sampai dekat 10 kali haram tak angkat kan. Jadi last kali, kali keberapa tu baru dah diangkat. Bila dia angkat tu, dia buka pintu. Bila buka pintu tu, saya pun duduk lah dekat kursi tu kan. Rumah cakap, abang daripada mana ni kan? Cakap, aku tadi daripada menguruskan jenazah, hantar jenazah. Lepas tu van boleh problem pula kan dekat sana kan. Lepas tu, beg abang mana? Itulah cerita dia, beg aku tinggal kat dalam van. Kunci semua kat dalam beg. Lagi satu kunci van pun ada kat sana. Lepas tu saya kata, aduh macam mana aku nak buat ni kan. So saya pun tak ada tak ada inisiatif lain. So saya pun ambil telefon orang masih, saya telefon kawan saya. Okay, biasalah, time macam tu kan belum PKP lagi. Budak-budak semua boleh keluar apa semua. Saya telefon lah kawan saya, beberapa orang, 2-3 orang datang. Kau datang rumah aku sekejap boleh tak? Tolong aku sekejap. Okey, Alhamdulillah, lepas setengah jam baru dia datang. So bila dia datang, dan bila datang tu, saya ajak dia orang pergi ke Padang. Pasal aku tadi aku tertinggal beg aku dengan kunci dekat Padang. Jadi dia orang bahan saya. Weh, biar betul Pi, kau nak pergi sana kita orang teman, kau bukan berani ke? Saya cakap, nantilah aku cerita. Nanti aku cerita balik. Sekarang ni aku nak pergi sana, kau orang teman dengan aku naik motor. Bukan jauh pun. Kalau ikut kan tak sampai 20-50 meter pun tak sampai. Terus sampai dekat sana, sampai dekat van tu. Okay, sampai dekat van tu kan. Kunci jumpa. Tapi beg saya tak jumpa. Sudah. Takkan mak pack cepat buat kerja kan. Cakap, lepas tu member saya, kau cari apa? Beg aku dalam ni. Lepas tu member cakap, ni van jenazah ni. Iyalah van jenazah. Patut pun lah kau minta teman. Tapi bukan kau selalu buat van jenazah yang kau takut sangat. Okeylah, Alhamdulillah ada 4-5 orang teman ke saya kat sana kan. So saya kata, tak ada, nanti aku cerita. Bukan masa sekarang aku nak cerita. Ini bukan time-time macam ni lah aku nak cerita apa semua kan. Jadi saya cakap, tak apalah, aku pelik van aku punya beg ni kat mana? Beg ni. So masa saya cari beg memang tak jumpa. Ngam dah cari beg tu dengar suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Itu tandanya dah masuk waktu subuh kan. Lepas tu member cakap, apa? Dah subuh dah baik. Kau ni. Kila-kila pi. Macam mana ni? Aku tak apalah. Lah subuh ni semayang jauh lah. So kita orang pun pergilah semayang kat surau belakang ni. Bila nak masuk dalam surau tu, saya nampak beg saya ada atas macam satu peti tau. Peti tu macam orang letak Al-Quran apa semua. Jadi saya pun pergi dah dekat itu beg aku tu kan. Memang beg aku. Aku perasan lah tu memang beg aku lah cerita dia kan. Lepas tu member saya ni pula jenis ikut tak semayang duduk depan. Sebab saya kata kalau kau nak balik lah. Dah bunyi azan dah ni. Aku rasa okey dah kot. Kunci van pun aku dah dapat apa semua. Lepas tu saya pun pergi nak ambil beg tu. Bila nak ambil beg tu, satu Tok Siak tegur saya. Kau nak buat apa dengan beg tu? Ni beg saya ni. Kalau beg kau ni, kat mana beg ni asalnya? Saya pun cakap lah, beg ni kat dalam van saya. Van jenazah tepi tu tu van kau. Saya cakap, bukan van saya, van orang. Saya nak pergi servis esok. Aku lalu kat situ tadi, nampak pintu tingkap van dia terbuka, ada beg. Aku ambil lah beg tu, aku letak kat surau. Aku baru nak buat announce, nak tulis dekat whiteboard tu, ada siapa-siapa tertinggal beg apa semua, ambil kat situ. Alhamdulillah, jumpalah beg tu balik kan. Okay, sambil-sambil tu semayang lah subuh kan, takkanlah ambil beg tu nak balik. So, lepas pada tu, saya dah settle apa semua, dah semayang subuh, saya pun balik lah. Saya balik apa semua dalam keadaan lega lah, ada beg pun dah jumpa. So, saya lepas subuh tu saya tidur. Saya tidur lah. Pukul 10.30 saya bangun tau. Masa saya bangun tu, saya dah mandi-mandi apa semua. Saya telefon member saya datang. Temankan saya, kita nak pergi hantar van ni pergi servis. Masa nak hantar van ni pergi servis, saya, saya cakap dengan member aku. Aku nak pergi servis van jenazah ni. Kau ikut sekali boleh tak? Cakap, boleh je. Kat mana? Dekat sini lah aku nak servis, nak tukar pad brake dia apa sekali. Lepas tu kunci van tu saya jolok lah nak buka kan. Sebab dalam tu dah patah. Memang patah lah cerita dia, memang betul-betul patah lah. So saya pun start van tu. Itulah yang van tu punya PL. Yang bukan main senang dia start. Macam tu bunyi dia. So bawa lah van tu. Kita orang hantar van tu dekat Taman Sungai Besi. Okay. Bila pergi kat Taman Sungai Besi tu nak pergi servis apa semua. Jadi masa nak pergi servis kan, masa dah sampai kedai tu, saya dekat dengan Cina tu, bos, ini barang ada jual tak untuk buka pintu punya? Dia kata ada, ini van lama punya, memang ada. Kita ada spare partnya. Okey lah, cun lah kan. Lepas tu, yang peliknya, masa dia tengah buat tu, saya pula gatal mata nak pergi tengok dekat dalam van tu tau. Sebab semalam saya nampak kelibat dekat belakang van tu. Dekat dalam van, dekat area belakang lah. Lalu bila saya pandang belakang, yang hairannya apa benda tau? Yang hairannya tong jenazah tu tak ada dekat belakang. Allahu Akbar. Uish. Kan betul lah. Lepas tu nak telefon si Sahak. Nak telefon Sahak, tak tahu nak nombor telefon Sahak. Aduh, macam mana ni? Semalam hantar jenazah. Lepas hantar jenazah, aku dengan Sahak dah angkat tong tu masuk dalam van. Macam mana pula tak ada? Saya pun nak double confirm cakap dengan doktor. Bos, you ada bawa keluar itu tong? Mana ada bawa keluar itu tong? Itu mati punya orang kan? Betul. Mana ada kita bawa keluar? Kita usik depan sajalah. You ni betul-betul ke? Dia cakap, betul juga. Aku sampai-sampai bila masih dia buka pintu belakang. Lepas tu member saya cakap, kau faham pi? Tak, semalam cerita dia, aku hantar jenazah. Dekat Kajang. Lepas tu, aku hantar. Jadi, tong jenazah tu, aku dengan Sahak lah sendiri hantar. Masuk dalam van ni, aku yang tutup, aku yang kunci. Sekarang ni, tong jenazah tak ada dalam tu pula. Wah, sudah. Kau tinggal kot, Pi. Aku tak tinggal. Selalunya, Pakcik Din selalu cakap dengan aku, setiap kali kau mengurus jenazah sebelum balik, pastikan semuanya ada dalam van. Lepas tu, dah tu, tong tak ada. Tong tak ada. Aku pelik tu. Ya Allahu Rabbi. Heran aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Waktu tu member saya kata, kau tinggal ni. Tak, aku tak tinggal. La ilaha illallah. Okey, tak apa. Aku tak nak pening-pening kepala. Aku nak telefon Sahak. Aku pun tak ada nombor telefon dia. Sebab dia datang rumah aku. Okay, dia datang rumah aku. Aku memang Sahak ni aku kenal-kenal gitu je lah. Takkanlah aku kenal gitu. Aku ada nombor phone dia tu lah. Macam tak logik lah. Jadi, tak apa. Biar settle servis ni dulu apa semua. Dah buat-buat. Kita pergi Kajang. So, dalam pukul 11 lebih tu dia berbuat siap dalam pukul 1 lah. Sebab dia orang ada benda nak kena buat. Kita lepak kat Maplay, kat area-area kat bawah pokok. Okay, bawah pokok. Maplay kat bawah pokok tu lepak. Dan dah settle apa semua. Kita orang pun saya bawa van tu pergi ke Kajang. Sampai dekat tanah perkumpulan Sungai Kelantan. Okay, saya tersempak dengan salah seorang pekerja Haji Razak. Dia tegur saya. Weh, semalam kau tertinggal tong jenazah kau kat sini. Dia cakap, pula dah. Aku tertinggal Itu dekat belakang sana tu. Kita orang dah basuh dah. Kita orang diri kan. Lepas tu member saya cakap, kan aku cakap kau tertinggal. Kau ni kelang kabut lah, Pi. Weh, semalam aku tak tinggal tau benda ni. Aku angkat dengan Sahak. Sahak ni siapa? Sahak lah member aku. Member aku Sahak. Budak taman kita juga. Ya, iya ke? Iya. Dalam api, benda dah angkat dah. Jom kita angkat, simpan dalam van. So, saya ni tak puas hati tau. Weh, gentle bro. Memang gua tak puas hati. Tong jenazah tu macam mana? Keranda macam mana? Tong jenazah dengan keranda sama je, Mimi. Cuma bahasa orang, ada bahasa panggil keranda, ada bahasa panggil tong. So, saya lebih suka panggil tong. Tong jenazah. Okay. Jadi, saya tak puas hati tau. Dalam van tu saya memang tak puas hati. Saya sangat tak puas hati. Lepas tu member cakap, dah lah tu Pi. Benda dah dapat balik. Dan kau punya tong pun dah ada kat dalam ni kan. Dah beda lah. Lepas tu tak payah pening-pening kepada dah. Dah kita balik, jom. Dia cakap, aku tak puas hati dah. Cakap, memang aku tak puas hati. So, habis kau tak puas hati, kau nak buat apa? Aku percaya engkau Pi. Ya. Van, kau punya tong tu gaib masa tu. Lepas tu saya kata dengan member saya, kau janganlah nak menganjingkan aku. Aku sebenarnya cakap kau terus terang. Semalam aku dengan Sahak angkat tong tu masuk dalam ni. Aku tahulah sebab aku yang lock van ni. Aku yang lock, aku tahu. Ada tu bis, kau penat kot. Ya, yelah. So saya pun on the way. Memang kita orang nak balik ke Bandar Tun Razak balik lah. Memang nak balik ke Ceras. So sampai kat Ceras tu, saya tak puas hati tu. Saya memang tak puas hati. So, saya balik ke Ceras tu, saya pergi ke satu taman. Kita tak payah sebut taman tu Taman tu sebab saya pernah jumpa Sahak kat taman tu. Saya pun bertanya lah ke area berada situ. Kenal Sahak tak? Dia kata, oh Sahak kenal, dia ada kat rumah. So, saya pergilah lorong. Allah, ingat benda tadi. Saya pergilah dekat lorong yang sekian-sekian tu pergi rumah. Saya pun ketuk pintu. Assalamualaikum. Salam. Mata bapak. Ada orang tua keluar kan. Cik, ni rumah Sahak je. Rumah Sahak. Kenapa? Saya nak jumpa Sahak. Oh, Sahak tengah baring. Demam. Demam? Allah dalam hati. Baru ikut aku satu malam dah demam dah. So, saya pun masuk dah dengan member saya. Masuk. Bila saya masuk, Sahak tengok muka saya, dia menggelupur. Pi, kau keluar daripada rumah aku. Kau keluar daripada rumah aku. Cakap, apa kena kau ni, Sahak? Aku ni, aku nak jumpa kau. Kau keluar. Aku dah nak air kau ni. Aku dah nak kawan kau lagi dah. Dah, apa salah aku dengan kau? Dia cakap, keluar. Ayah, suruh keluar. Dia halau ni saya keluar tau. Dia halau je. Lepas tu member saya ni pula, dia jadi baran. Dia cakap, dia ada keluar bahasa yang tak elok lah. Saya ganti ayat lain lah. Dia panggil budak tu, dia panggil, weh Malaun. Orang datang sini, nak jumpa kau, nak melawat kau ni, dengan nak melawat kau je. Yang kau nak ala-ala orang ni, apa hal kau ni kan? Ada yang makan penumbuk. Dia cakap macam tu, member saya lah. Saya kata, dah, kita keluar lah. Lepas tu, bapak dia pun cakap, dah, korang ni masalah korang ni. Lepas tu, saya pun bagi tahulah masalah saya. Cerita dia macam ni, pakcik. Semalam saya dengan Sahak hantar jenazah. Lepas tu bapak dia kata, jenazah mana semalam yang kata ada orang meninggal tu kat KL tu kan? Hantar ke penjara Kajang. Jadi semalam tu van saya ada problem.
Jadi saya ni nak jumpa Sahat, nak pastikan semalam masa kita orang uruskan jenazah tu, tong tu kita orang angkat tak. Lepas tu tiba-tiba Sahat masuk. Sahat komen. Tong tu aku dengan kau kan masuk dalam van. Kan aku cakap tong tu aku dah masuk dalam van. Lepas tu Sahat kata, kenapa? Tong tu hilang ke? Tak ada, Sahat. Semalam pagi tadi aku pergi hantar van tu pergi servis. Okey, lepas tu masa pergi servis tu aku tengok tong tu tak ada kat belakang. Lepas tu Sahat kata apa tau? Mustahil lah. Bukan tong tu aku dengan kau pergi ambil. Simpan kat dalam van kau tu. Dah lah kau pergi balik lah. Aku tak mau tengok muka korang lah. Aku demam aku ni kan. Saya rasa Sahat ni dia first time kot jadi macam tu yang dia jadi macam takut lah. Dia takut kan. Jadi saya pun keluar lah. Saya cakap dengan Sahat. Okey Sahat, terima kasih Sahat semalam. Dah. Aku tak mau tengok muka kau lagi kan. Kau dengan tong tu dengan van kau tu duduk sama-sama pergi mati. Dia kata dengan saya tu. Tergelak-gelak saya dalam van tu. Jadi masa dalam van tu saya cakap dengan member saya. Betul tak aku cakap dengan kau? Aku sendiri pergi hantar tong tu dekat dalam van tu. Macam mana pula kau boleh kata aku tertinggal kat sana? Lepas tu member saya kata apa tau? Aku terus terang aku cakap dengan kau. Aku bukan tak percaya benda ni. Tapi, bila dah jadi macam ni, aku pula seram siang-siang tengah-tengah hari. Rembang ni pula aku dah seram ni kan. Ya, tak ada apalah. Jom lah. Aku nak hantar van ni balik dekat ni lah. Engkau naik motor boleh tak? Engkau naik motor, aku bawa van. So nanti balikkan aku naik dengan kau. Ke engkau ada kerja lain? Dia kata tak apalah. Kalau kau nak aku hantar kau balik, aku hantar kau balik. Macam tu lah. So saya sendirilah hantar van ni pergi dekat rumah Pak Cik Din. Saya sampai kat rumah Pak Cik Din, saya telefon Pak Cik Din. Pak Cik Din keluarlah rumah. Cik Din kata, awal hantar van. Kan Pak Cik kata tak payah hantar lagi. Selagi Pak Cik tak call. Sebab tak guna pun lagi van ni. Dia kata dengan dia, tak apalah Pak Cik Din ambil lah van ni. Saya dah servis apa semua. Lepas tu Cik Din kata, berapa harga kan? Dia cakap tak payahlah, ini kira saya belanja lah, fardu kifayah kan. So lepas tu, masa saya kunci tu, Pak Cik Din tengok lah van tu. La ilaha illallah, basalut. Kau ni tak reti ke pergi basuh van ni apa semua kan. Lepas tu saya cakap, Allahuakbar Cik Din. Minta maaf lah Cik Din, terlupa lah Pak Cik Din. Lepas tu kau hantar jenazah ni kat mana semalam kan? Mula-mula patutnya dikebumikan dekat satu perkuburan di Kuala Lumpur. Tapi last tukar ke tanah perkuburan Kanjang Sungai Kantan. Dia cakap, iya ke? Lepas tu apa jadi sekarang? Tak ada apa lah. Semua saya dah servis dah apa semua. Alhamdulillah tak ada apa pun. Semua okey. Semuanya cun lah. Lepas tu saya kata dengan Cik Din, saya nak balik dulu lah Cik Din. Lepas tu Cik Din pun tegur saya. Awal nak balik, tak nak minum kopi dulu ke? Ada apa-apa berlaku ke yang pakcik tak tahu? Dia kata tak ada apa, okey je. Saya ada kerja sikit nak buat ni Cik Din. So saya pun baliklah ke rumah dengan kawan saya. Saya sampai-sampainya di Bandar Tun Razak sekitar dalam pukul... Saya ni seorang yang suka tengok masa. Sebab tu saya tahu pukul berapa. Dalam pukul, tapi semua tak accurate lah jam tu. Kalau pukul 2.30 mungkin dalam 2.45 macam tu lah. Saya agak-agak macam tu lah. So saya sampai dekat area rumah dalam pukul 3 lah. Dalam pukul 3 lebih tu lah. So saya pergi minum sekejap dengan member saya. Lepas dah minum, member saya tiba-tiba cakap dengan saya, aku rasa aku teringin nak ikut kau pergi mandi jenazah sekali ya Pi. Lepas tu saya pun cakap dengan dia, aku dah banyak kali offer kan, jomlah kita mandi jenazah. Apa salahnya buat fardu kifayah? Bukan apa Pi. Untuk pengetahuan kau, arwah atuk aku penggali kubur. Aku banyak dengar cerita daripada arwah atuk aku ni. Pasal ada mayat hilang dalam kubur lah. Kubur tu tiba-tiba tak boleh gali lah. Aku bukan tak percaya Pi. Aku percaya. Tapi sebab benda tu tak nampak depan mata aku. Sebenarnya aku nak duduk, aku nak join kau nguruskan jenazah ni. Aku bukan nak tengok hantu tak. Aku cuma nak rasa lah macam mana. So saya pun cakap dengan kawan saya, bro, menguruskan jenazah ni tak ada hantu pun. Apabila manusia ni dah meninggal, dah mati, terputuslah segala-galanya. Jadi ketika dia mati tu, maknanya roh dia dah dengan Allah dah. Masa tu dia dah sibuk dengan soal siasat dah. Maknanya, orang kata nampak kelibat muka menyerupai tu, itu bukan roh lah. Itu bukan. Itu adalah jin dengan syaitan menyerupai manusia.
Sebab tu kita kena betulkan mentaliti masyarakat ni. Asal orang meninggal je, lepas meninggal dah contohnya kalau mak kita meninggal lah mak meninggal ni, lepas dah meninggal balik rumah, konon-konon nampak kelibat mak dekat dapur. Dah keluar pula cerita, selalunya kalau orang meninggal 7 hari dia akan berada di rumah kita. Lepas tu dia akan pergi ke tempat yang dia suka. Dia cakap mana punya hadis keluar benda-benda macam tu. Bila dia dah mati, tak ada masa lagi dah dia nak duduk rumah kita 7 hari, 7 jam tak ada. Dan elok dia mati je masa tu lah malaikat dah standby dengan pelbagai-bagai pertanyaan soalan. So waktu bila dia nak jadi muka dia, waktu bila pula dia nak balik apa semua. Itulah aku cakap, bila jin dengan syaitan dah menyerupai wajah orang yang meninggal, kita pun mulalah, semalam aku nampak muka arwah mak lah, muka dia sedih sangat, macam ada something yang tak kena je. Nampak, kita buat andaian sendiri. So member si cakap, betul ke apa kau cakap logik akal? Ini bukan kira logik akal, ini benda yang betul. Nabi ada pesan, kalau matinya orang yang kita sayang, kita boleh berkabung selama 3 hari je. So tak payah nak berkabung 44 hari, 100 hari, ni semua mengarut dengan dorang. Dah mana punya ajaran orang bawa. Lepas tu, dan 44 hari nak kena buat kenduri. Lepas tu, cukup 100 hari nak buat kenduri. Kenduri apa? Kenduri arwah. Kononnya nak ringankan siksa kubur orang tu. Tak payah. Sebenarnya setiap hari kita solat, kita doakan dia lah. Kan doa, kan bila orang meninggal, terputuslah segala-galanya. Yang tinggal hanyalah, apa nama tu, amal jariah dia, doa-doa anak yang soleh, kan dengan apa yang dia buat. So, jadi kita ni, kalau mak kita meninggal, sebagai anak yang soleh, doakanlah dia setiap hari. Tak rasa ni tak perlu kot nak buat doa bagai nak buat apa tahlil. Sebab dalam buat tahlil ni, aku nampak lebih pada kenduri. Apa percaya tak cakap aku? Nak buat tahlil, tapi dalam masa sama sibuk kat tahlil ke sibuk nak masak? Mulalah pergi beli air batu lah, mulalah nak pergi beli itu, beli ini, tak cukup tu, tak cukup ni. Padahal yang lebih utama tu nak buat tahlil tu tak? Tapi itu sebablah orang kita ni terlalu sangat ikut adat. Nak kena buat tahlil lepas 44 hari, 100 hari, apa semua. Benda-benda ni lah kita kena betulkan balik. So member saya cakap, betul kat topi. Sebab tu aku nak follow pengurusan jenazah ni. So cakap, sebab tu dalam mengurus jenazah, kita kena ikut cara sunnah. Buatlah cara sunnah. Dalam bersunnah ni, Nabi tak suruh kita membazir. Banyak betul orang ni bila dah mati membazir. Nak buat kayak apa? Nak batu nisan setinggi-tingginya. Lepas tu yang batu kiri kanan tu dah boleh buat macam rumah. Benda-benda tu semua tak penting. Tak bawa kau ke kubur pun. Yang dia bawa amalan kau je apa semua. Jadi bila dah borak-borak tu Alhamdulillah lah. Tak ada apalah. Jadi pengalaman saya dengan van jenazah tu macam tu lah bunyi dia. Setiap orang dia ada pengalaman yang berbeza-beza. Ada orang pengalaman tu dia menggali kubur. Kadang-kadang masa dia gali, rupa-rupanya yang digali tu kubur orang. Padahal kubur tu tak ada pun tanda batu nisan apa semua. Benda ni berlaku dekat Rompin. Masa tu saya dengan kawan saya, masa tu kita orang ada, saya ada khusus silat anjuran Bera Pahang. Masa tu kita orang bersilat dekat apa nama tu, Rompin. Rompin dah saya. Bukan Rompin, maaf, Allahu Akbar, bukan Rompin, Muazzam Shah. Dekat Muazzam, dekat Pahang sana. Dekat Muazzam lah, dekat Muazzam. Jadi, kebetulan ketika itu, saya pergi makan tau. Saya pergi makan dekat satu warung tau. Di situlah saya terjumpa lah. Ada orang tua tu, saya nampak dia buat cangkul. Saya kata, cangkul ni tanam apa kan? Dia kata dia berbalik pada menggali kubur. Bila dia balik daripada menggali kubur, saya pun ceritalah dengan dia, saya ni menguruskan jenazah juga di Kuala Lumpur. Jadi dia pun cerita pengalaman dia. Masa tu dia tengah ada orang meninggal. So bila ada orang meninggal, dia ni ditugaskan dengan beberapa karya lain untuk gali kubur. Masa nak tanah tu memang tanah kosong. Dia gali. Lepas gali jumpa satu mayat kat dalam tu. Tapi dah lama lah. Okay. Maknanya kira dah lama lah. Dia punya kain kapan ni pun dah tak ada dah lusuh kan. Nampak rangka dalam tu. So jadi kes polis tu. Bila jadi kes polis,
Tak tahulah, dengar cerita DNA tak dapat sahkan siapa yang punya mayat dalam tu. Itu satu hal. Nombor dua, masa dia nak gali kubur tu, ini cerita daripada pakcik tu lah. Pakcik penggali kubur, saya lupa nama dia. Wallah, lupa sangat nama dia. Tak tahulah hidup lagi ke tak. Sebab masa saya jumpa dia pun dah tua sangat. Dia cerita masa tu, dia panggil saya anak kan. Masa tu pakcik ada nak gali kubur satu orang ni meninggal tau. Perempuan lah meninggal. Pakcik dengan ahli surau lah. Kita orang ada 2 orang gali kubur. Dah gali kubur. Kubur tu tangan pakcik yang gali nak. Kata, tangan pakcik sendiri yang gali. Jadi, apa nama tu, jenazah ni nak dikebumikannya lepas Zuhur. Tetapi jenazah ni masih ada kat hospital. Masa tu malam. Okay. Jadi dia lepas dah postmortem, mungkin lepas pada pukul 8, 8.30 akan dia bawa balik ke rumah. Dia orang akan simpan kat rumah dulu apa semua. Lepas Zuhur baru ke bumi. Jadi pakcik ni dengan kawan pakcik ni gali kubur tu kira awal lah. Kita orang gali kubur tu awal. Lepas tu bila dah gali tu, kita letak papan supaya tak masuk benda-benda lain kat dalam kubur tu. Kalau hujan, air tak masuk sangat. Okey, line clear lah kat situ tu lah. Okey, dah cun. Jadi, bila jenazah dah dibawa balik ke rumah, dah disolatkan apa. Jadi lepas Zuhur tu, bila jenazah dibawa ke tanah perkuburan, yang herannya tanah kubur yang kita orang gali tu tak ada. Seolah-olah macam tak digali. Masa tu orang kampung mula salahkan pakcik, kenapa tak gali kubur. Walhal kami dah gali dah kubur tu. Sebab lot tu nombor dia saya tak ingat apa, tapi sebelah tu memang dah gali. So, pakcik pun bagi tahulah dekat orang kampung yang aku memang dah gali dengan orang tu lah, kawan dia lah. Jadi, benda tu tak ada siapa pun yang percaya. Last sekali ending pakcik tu kata apa tau. Duduk dalam bab Fardhu Kifayah ke apa benda. Pengalaman kita ni mahal. Tapi tak semua pengalaman orang boleh percaya. Sebab pengalaman ni adalah berlaku di selepas itu. Okey, macam kita nak buat sesuatu, kita akan merancang dan kita boleh, masa kita rancang tu, kita boleh gambarkan dan kita boleh filmkan. So, benda tu orang akan nampak realnya bukti. Tapi kita cerita pengalaman adalah pengalaman yang lepas yang kita tak boleh bawa ke depan. So, bergantung kepada orang nak percaya atau tidak. So, sama dengan situasi saya pada hari ini, saya menguruskan jenazah. Bergantung kepada orang. Sama ada nak percaya atau tidak, terpulang. Sebab apa? Saya menyampaikan cerita ni bukan suka untuk didengar. Tetapi dengar, ambil ibrah. Okay? Ambil ibrah daripada cerita tu supaya dengan apa yang disampaikan setidaknya sedikit sebanyak dapatlah kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Dapatlah juga kiranya kita ni memperbetulkan apa yang silap. Itu yang paling penting. Sebab pada saya, semua manusia ada melakukan kesilapan dan semua manusia ada melakukan dosa. Kita ni manusia yang tak sempurna. Tetapi macam mana kita nak sempurna? Kita kena sempurnakan iman kita dan kita buat sesuatu benda tu jangan buat kerana manusia. Buat kerana Allah. Bila kita buat kerana manusia, mulalah kita akan rasa sakit hati. Okey. Jadi pada saya sebab tu, saya selalu cakap dalam live, saya tak kecil hati pun kalau saya punya viewer tu sampai 10 orang pun. Sebab nawai tu kita ni adalah untuk nak memberi cerita berusul pengajaran. Dan endingnya ada ibrah daripada situ. Alhamdulillah, sepanjang 2 tahun dalam PKP ni, banyak yang terkesan dengan cerita saya. Alhamdulillah. Sebab itu, nak tahu cerita tu betul atau tidak, Allah akan jentik hati manusia tu untuk dia dengar, dia percaya. Kemudian, dia akan tengok pada diri dia, ya Allah, takutnya aku mati. Aku takutlah ada seksa macam ni. Aku takut. Dan bila dia takut, apa dia akan buat? Dan dia akan kembali kepada Maha Pencipta, iaitu dia kembali balik. Dia bertaubat. Mungkin orang tu sebelum ni, mungkin sebelum ni dia ambil ilmu ke apa ke, dia dah buang kan. Itu je lah. Sebab benda ni kita kena ingat tau. Kehidupan kita ni pinjaman semata-mata. Tak ada lebih pun. Tak ada apa pun yang kita punya. Semuanya milik Allah. So Allah bagi kita pinjam dalam keadaan body kita macam ni. Kita kena pulang balik pun dalam keadaan macam ni. Janganlah dia bagi kita macam ni.
kita pulang kat dia dalam keadaan yang tak sempurna, dalam badan penuh dengan ilmu yang bukan-bukan kan, apa semua kan. Kalau orang, sebab manusia ni jahil. Ada manusia ni dia memang jahil. Tapi kita tak boleh pandang orang tu jahil. Sebab apa? Kejahilan dia atas izin Allah. Tapi Alhamdulillah, satu masa dia pasti akan berubah. Dan dia pasti akan berubah. Dan dia pasti akan kembali balik pada Allah. Sebab apa? Sebab Allah dah jentik hati dia. Sebab apa? Sebab doa daripada orang-orang dalam ni juga. Semoga kita ni semua selamat. Semoga kita ni kembali balik kepada Allah. Semoga kita ni di dalam rahmat dia. Dan semoga kita ni dalam hidayah dia. Itu yang paling penting. Baik. Jam pun dah 4.59 dekat pukul 5 lah. Jadi pukul 5 lah tu. So kita ada beberapa minit lagi nak masuk. Bukan minit lah. Kita ada mungkin dalam lagi 40 minit kita nak masuk azan subuh kan. Jadi saya akan end live saya punya live saya pada hari ini. Ada dua live jadi kan. Okay. InsyaAllah kita akan sambung live yang akan datang. Akan cerita yang lebih menarik. Dan saya cuba akan buat awal sikit. Sebab selalunya saya akan buat live pukul 2.30, pukul 3 pagi kan. So jadi sebelum saya akhiri saya punya live. Saya ingin memohon ampun dan maaf sekiranya di jalan penceritaan saya ada yang tak faham. Mungkin di jalan penceritaan saya mungkin sedikit sebanyak ada kena-mengena dengan ahli keluarga. Tapi tak ada kena-mengena langsung dengan sesiapa pun benda ni. Okey, benda ni biarlah rahsia sebab saya masih lagi menutup aib seseorang itu. Okey, jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pak Yop yang sentiasa membantu saya mengingatkan kita punya fan-fan kita ni supaya ada yang terlepas. Aku nak tengok mana ni kan. Jadi dia membaca balik apa yang Pak Yop buat sinopsis tu. Sedikit sebanyak orang akan faham. Okay. Saya Pak Menawing ingin memohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, terguris perkataan yang membuatkan orang terguris kan. Maafkanlah saya sebab mungkin saya terlepas kan. Jadi sebelum kita akhiri kita punya live ni, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada fan-fan saya semuanya, termasuk Syara, Hadi Nordin, Harun Hamadan, siapa lagi yang saya nampak dalam ni nama-nama ni, Alif Haikal, Aidil Azman, Mizan, Abe Pok Cheng, siapa lagi, Pali Baguna, siapa lagi, Fi Sakri Muhammad, siapa lagi yang saya nampak dalam ni. Okey, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang mana support saya. Terima kasih banyak-banyak. Minta halalkan dunia dan akhirat. Okey. Dan sebelum kita Padil Tini. Terima kasih banyak-banyak kerana support. Setiap kali saya live, saya nampak nama-nama ni. Walaupun lewat-lewat saya live. So, sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama menghadiahkan Ummul Alkitab Al-Fatihah kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan juga seisi keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, kepada guru-guru kita yang mana yang hidup ataupun yang telah tiada, kepada ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun tiada. Dan telah tiada, dan ke atas diri kita yang zahir dan batin. Al-Fatihah. Okay? Jadi kita akan berjumpa lagi. Terima kasih gambar Osaka, Mak Rock, apa semua. Terima kasih semua. Semoga kita, Hadi Nordin, semoga kita akan berjumpa lagi di live yang akan datang. Okay? Dan tidak lupa juga kepada admin saya yang sentiasa supporting. Ya? Anda memang best lah. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua. Okey, saya akhiri dengan Muhammad Amin. Terima kasih Muhammad Amin. Gambar Osaka semua terima kasih. Okey, Rizwan Halim terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih tak terhingga apa semua. Okey. Kita berjumpa lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.